Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah diberikan kekuatan dan kemampuan pada kita, insya-Allah pada pagi ini, tengah hari inilah yang bersama-sama kita dapat menyambung sedikit kuliah kita, walaupun pada hari ini perjalanan jadual agak ketat. Jadi alhamdulillah kita ambil sedikit masa pada tengah hari ini untuk kita melihat kepada beberapa perkara yang berlaku, terutamanya berkenaan dengan mujahadah tajuk kita, insya-Allah. Pertama-tama tuan-tuan dan puan-puan, kita tajrid syahadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan pada pagi ini, pada tengah hari ini, untuk menyambung sedikit tentang salah satu daripada arkanul mujahadah. Arkan mujahadah, yang mana daripada arkan mujahadah ini kita akan cuba melihat perangai kita, tabiat kita, supaya apa yang kita lakukan dia benar-benar menuju kepada kekuatan. Jadi bukan sahaja kita nak beramal, bukan sahaja kita nak sembahyang, puasa, kita baca Quran, tetapi bersama-sama dengannya ada mujahadah. Mujahadah ni maknanya ada satu kesungguhan untuk kita sama-sama meningkatkan diri kita, insya-Allah. Jadi saya nak mulakan dengan apa yang saya berhenti semalam. Yang tajuknya ialah, yang pertama sekali, rukun mujahadah itu al-uzlah. Uzlah. Dan uzlah itu ialah bagaimana yang
kita gambarkan mengasingkan diri, tapi yang kita maksudkan dia bermula dengan uzlah syu'uriyah tammah. Uzlah syu'uriyah tammah. Jadi uzlah syu'uriyah tammah ni maknanya kita mengasingkan hati kita, perasaan kita daripada perkara-perkara yang merosakkan, yang ada di sekitar kita, sehingga kita rasa baik biasa, kita rasa tak apa, kita rasa tak apa. Kalau sebelum ni kita ingat minum arak berdosa, nama pun Carlsberg, nama pun Guinness Stout, kecapnya pun kepala anjing, capnya pun kepala anjing. Bismillah. Jadi kita lihat sebelum ni kita kata arak ni mestilah nak pakai baju pun malu, nak pakai baju yang ada tulis Carlsberg, malu, tak boleh kan. Jadi kalau gitu apa namanya, sekarang bila dah ditukar nama Melayu, nama Islam Timah, araknya Timah, maka itu adalah usaha untuk nak mengurangkan kepekaan, sensitivity kepada umat Islam tentang arak. Ni arak ni Timah pun dah boleh makan arak. Ada orang kata biji timah lah apa kan, tak kira lah timah tu kan, nak kata biji timah ke apa, orang kata nak sebut nama apa pun dia arak juga kan. Tapi sebenarnya dia bukan setakat iklan tu tadi brand tadi tu, dia mahu mengurangkan kepekaan kita, sensitivity kita tentang benda haram. Jadi begitu juga arak Omar. Arak Omar, kalau kita lihat arak Omar, contohnya arak yang namanya Omar. Jadi orang kata arak tak boleh minum, tapi lama-lama sebab namanya Omar. Jadi begitu juga dengan hari ini filem, filem gay, gay anak-anak Melayu kita, berlakon sebagai gay, orang yang gay, dan kita kata tak apalah salahnya kan, kita kena open lah sikit kan. Jadi masalahnya dari sudut tarbiyah, dari sudut dakwah, kita sebenarnya menghalalkan secara tidak langsung. Bila kita kata tak apalah orang Melayu berlakon jadi gay, tak apa, tu berlakon je, bukan apa-apa. Jadi sebenarnya bukan tak apa. Kenapa apanya? Kerana sebab bila dia berlakon, maka anak-anak muda kita akan rasa biasa, tak apa. Nak jadi gay pun tak apa. Sedangkan gay itu adalah hukumnya haram. Hukumnya haram. Dalam Islam tak boleh. Malahan dalam agama lain pun tak boleh. LGBT tak boleh. Jadi kita pula mengiktiraf dia, mempromosikan dia. Kita nak dengar jugalah apa komen daripada Menteri Agama kita. Begitu juga dengan mufti kita. Anak-anak muda, kalau dulu sensitif, orang perempuan Melayu ataupun Muslim masuk pertandingan Ratu Cantik, pertandingan Ratu Cantik. Jadi bila pertandingan Ratu Cantik tu maknanya sudah tentulah dia terpaksa buka aurat dia. Jadi inilah kita kata, lepas tu dibantahlah oleh mereka yang membantah kan. Tetapi sekarang ini bila pelakon-pelakon jadi gay, dia kata ni berlakon aja. Kenapa kita nak? Ini bukan betul berlakon. Dia bukan masalah betul tak betul, masalah promosi. Jadi lepas ni anak-anak muda kita boleh terlibat dengan aktiviti gay. Jadi anak-anak muda kita akan terlibat dengan aktiviti. Jadi kita perlu kepada satu bentuk uzlah. Jadi uzlah ni maknanya kita mengasingkan rasa hati kita dan kita punya perasaan kita daripada perkara yang mungkar, perkara yang maksiat. Maksiat tak? Orang Melayu berlakon gay maksiat tak? Kan? Maksiat tak? Dosa tak? Ini nak kena tanya juga dengan Menteri Agama ni. Hukum dia macam mana kan? Dia berlakon gay. Dia kata kalau dia berlakon untuk dapat pengajaran, tak apalah. Kalau cakap macam itu, maka dia tidak sensitif dengan tarbiyah. Dia tak sensitif dengan dia. Kita kena uzlah. Kena uzlah. Dengan dia pun kena uzlah juga. Jadi nak sebut kat sini, uzlah yang pertama ialah perasaan hati kita, jiwa kita yang tidak boleh bersama dengan
maksiat. Hati kita tidak boleh redha dengan maksiat. Sebab apa? Sebab maksiat dan mungkar itu, kesesatan dan kefasikan itu adalah merupakan perkara yang perlu kita cegah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa zalika adhaful iman. Dan barang siapa yang melihat mungkar, maksiat, maka hendaklah dicegah. Hendaklah ni kena cegah. Kalau mampu dengan tangan, kalau mampu dengan kuasa. Ni dah ada kuasa dah ni. Dah ada pegang menteri agama, dah ada kuasa. Kan, dah ada kuasa. Dulu sebelum ni tak ada kuasa, main cakap aja. Kita kritik aja, kita tembak aja. Tapi sekarang dah ada kuasa. Bila dah ada kuasa, boleh cegah tak? Cegah. Cegah dengan, wajib cegah dengan tangan. Wajib cegah dengan kuasa. Dan kemudian kalau tak mampu, macam kita ni tak mampu, kita ni orang biasa-biasa aja, kita wajib cegah dengan lisan. Kena cakap. Kena cakap, jangan jadi orang yang bisu. Kena cakap, tak boleh ni filem ni patut diharamkan. Kenapa diharamkan? Kerana dia mempromosikan anak-anak muda dengan suasana yang boleh bergege ni. Kalau dikata benda ni untuk pengajaran dan sebagainya, ada banyak cara lain. Jadi dengan lisan kita tegur dengan lisan. Kalau tak boleh dengan lisan, kita tegur dengan hati. Wazalika adhaful iman. Yang demikian itulah selemah iman. Jadi selemah iman tu disebut uzlah syu'uriyah. Uzlah syu'uriyah ni maknanya bila hati kita terasing daripada maksiat, tak setuju dengan maksiat, tak setuju dengan mungkar, tak setuju dengan perkara-perkara yang berlaku di depan kita, yang kita dah tak boleh buat apa-apa. Nak cakap pun tak boleh, nak tegur pun tak boleh, nak nasihat pun tak boleh, nak tangan kuasa lagi tak boleh. Maka wazalika adhaful iman, selemah-lemah iman. Kita benci dengan hati, kita beruzlah. Jadi inilah yang disebut sebagai rukun yang pertama. Sesiapa yang hatinya tidak boleh mencegah maksiat dan mungkar, maka dia belum lagi boleh bermujahadah. Sebab apa? Nabi katakan wazalika adhaful iman. Walaupun dia sembahyang dalam office, bila masuk office sembahyang, tunjukkan sembahyang. Ada orang kata tegur Najib bergambar sembahyang, ada orang tegur lah kan, ni nak sembahyang pun nak nunjuk-nunjuk. Tapi ada juga orang sembahyang dalam office, masuk office terus sembahyang. Saya pun tak ingatlah siapa nama dia, tuan-tuan carilah sendiri kan. Tuan-tuan sebuah sini tak apa nak sembahyang dalam office ke rumah, tak apa. Tapi tak cukup dengan sembahyang, tak cukup dengan puasa, tapi hati tidak tak mencegah maksiat. Bila hati kita tidak mencegah maksiat, wazalika adhaful iman. Yang demikian itulah selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman ni tak layak jadi tak jadi ketua, tak layak. Orang yang lemah iman tak boleh jadi ketua. Kita ambil yang mustadhafin, mengambil yang lemah, mengambil yang rukhsah, yang ringan, tak layak jadi ketua. Kenapa? Jadi ketua mesti cegah dengan tangan, sebab ada kuasa. Ada kuasa baru layak jadi ketua. Ataupun dengan lisan. Kalau dia boleh cakap aja, kita kena ada RUU 355, kita kena ada akta-akta syariah diperbaharui, kena cakap kan. Tapi hati kita pun tak rasa maksiat tu maksiat kan. Kerana kita nak bertoleransi dengan maksiat, maka tak layak jadi kuasa. Orang yang pegang kuasa ni dia kena laksanakan. Jadi sebab itulah uzlah ini dia mesti bermula daripada syu'ur, perasaan. Dan uzlah syu'uriyah tammah. Tengok benda-benda tak betul, hati kena benci dulu. Tengok corruption, tengok rasuah, tengok benda tak betul, mungkar, maksiat. Mungkar ni pula bukan apa maksud mungkar dan maksiat yang perlu dicegah ini. Man ra'a minkum mungkaran. Apakah maksud mungkar yang maksiat ini? Adalah mungkar maksiat yang ijma' ulama kata mungkar dan maksiat. Apa contohnya? Minum arak, mungkar, maksiat, ijma'. Minum arak adalah maksiat. Dalam Quran pun sebut. Begitu juga apa lagi gay pun maksiat gay ni kan. Jangan kita rasa gay ni tak apa, apalagi orang yang dah biasa dengan gay ni kan, sampai kena masuk peringkat kena mahkamah sebagainya gay kan. Jadi kita sebut gay ni pun maksiat juga, mungkar, kena cegah. Apa lagi kalau perkara-perkara yang mempromosikan gay tadi. Bismillah.
Saya tak cakap lah filem tu mempromosi, tidak. Saya tak tahu, saya tak tengok lagi. Tapi nak sebut, kan, kita nak elakkan daripada hati kita boleh berasa okey dengan benda yang tak boleh mempromosikan tadi. Dan sampai satu peringkat, apabila kita dah tak boleh nak buat apa dah, tak boleh nak buat apa, malahan maksiat tu menekan kita. Kita pula kena tekan. Kita pula kena tuduh macam-macam, sesat lah, kena tuduh sesat, tuduh Wahabi lah, kena tuduh macam-macam, kan, kena tuduh macam-macam. Malahan mungkin satu peringkat ditangkap, mungkin akan ditangkap, ini sesat ni. Kita melawan dengan kerajaan One World Government. One World Government ni kerajaan dunia yang hari ini telah pun diisytiharkan sebagai sebahagian daripada perkara yang berlaku. Malahan kalau di UAE tu, di United Arab Bersatu tu, dah ada dah orang Islam sembahyang bersama-sama dengan orang Yahudi, bersama-sama dengan orang Kristian. Dah ada dah. Dah ada dah. Jadi maknanya kita lihat, dia nak menjadikan diri kita ini, kan, mula melaksanakan perkara yang dalalah, yang sesat. Yang sesat. Jadi bila kita berlaku macam itu, maka dia akan kata ini sesat. Ini orang ni yang tak suka ni sesat. Sebab dia tak ikut arus. Dia tak ikut arus. Nabi kata jangan ikut arus. Kita pula disuruh ikut arus. Lepas tu apa jadi lepas tu? Dia pun tuduh sesat. Tuduh sesat, tangkap pula. Kena tangkap. Tak boleh cakap kan. Jadi ketika itu dia panggil uzlah mutlak. Uzlah mutlak ni apa? Kalau perlu diancam nyawanya, diancam akidahnya. Nyawa dan akidah diancam. Uzlah mutlak, uzlah dari sudut syu'ur dan uzlah dari sudut fizikal. Maka kita menjauhkan diri. Menjauhkan diri. Masa tu tak payah ni lah, tunggu, macam kata Ustaz Kazim ni, tunggu Imam Mahdi keluar lah, kan. Kita tak payah tunggu Imam Mahdi, kita buatlah apa yang Allah suruh. Tapi bila Imam Mahdi keluar, kita join lah, begitulah, kan. Jadi kita nak menyebutkan di sini, uzlah adalah merupakan wajib dalam mujahadah. Mujahadah ni, uzlah ni wajib, disebut rukun. Rukun. Kenapa? Kerana tanpa uzlah, maka kita tidak akan berjaya mendekati Allah, mengenal Allah. Tidak akan. Kita kena pisahkan, kena buang perkara yang menyesatkan, yang fasik, yang mungkar dalam hati kita, dalam pemikiran kita, dalam kehidupan kita. Kerana apabila kita berjaya mengeluarkan itu, maka pada masa itulah kita bermula untuk kita berjalan membersihkan diri. Sebab tu darul mafsadah, membuang perkara yang merosakkan, muqaddamun, lebih diutamakan daripada menambah yang baik-baik, jalbil masalah. Jadi di sini kita lihat, sebab itulah peringatan kepada para ulama, peringatan kepada para umara, ulama politik, umara politik. Ulama politik ni macam mana? Ulama yang terlibat dengan politik lah. Umara politik ni umara yang terlibat dengan politik lah. Politik pula, politik kepartian yang ada pada hari ini. Maka peringatan buat semua para ulama dan umara politik. Begitu juga peringatan kepada ustaz-ustaz yang selebriti. Dia namanya pencetus ummah, yang namanya da'i, yang selebriti. Kenapa peringatan ini? Kerana apabila kita terlibat dengan pekerjaan demikian, maka kita akan terlibat dengan populariti, mencari populariti. Kalau kita tak popular, orang tak panggil kita ceramah, kan? Kalau kita tak popular, orang tak panggil kita ceramah. Kalau kita tidak popular, orang tak panggil kita untuk bercakap. Tak dapatlah duit banyak-banyak sebab kita tak popular. Maka seseorang yang popular, seorang yang terkenal, seorang yang terlibat dengan hubungan yang banyak dengan ramai manusia, maka sudah tentulah kesempatan dia untuk waktu dia untuk beramal, mencari ilmu, meningkatkan ilmu, menyempurnakan jiwanya dengan hal-hal yang ada akan berkurangan sebab dah sibuk dengan orang ramai. Maka ia menuntut kepada uzlah. Uzlah. Jadi kena ada uzlah lah. Jangan kita sibuk sangat sampai kita tidak ada masa untuk muhasabah. Untuk kita muhasabah diri kita, dan kemudian kita mengasingkan diri kita daripada pemikiran dan hawa nafsu. Jadi sebab tu tuan-tuan puan-puan, jadi pemimpin ni berat.
berat. Tanggungjawabnya berat. Sebab dia bukan hanya fikir tentang masalah rakyat. Dia bukan hanya fikir tentang masalah orang, tapi dia kena fikir juga masalah diri dia sendiri. Yang ini ramai tewas. Saya kenal dengan kawan-kawan, beberapa kawan, tak semualah. Tak semua, tapi saya kenal dengan beberapa kawan-kawan yang mula terlibat dengan aktiviti-aktiviti populariti ni. Jadi akhirnya mencari populariti itu nak mencari rating tinggi. Rate tinggi kan, mencari dia punya privilege tadi itu, maka akhirnya mereka terpikat dengan nafsu, dan akhirnya mereka tidak boleh membebaskan diri mereka, terpenjara dengan hawa nafsu, dengan pemikirannya yang hanya berfokus kepada masalah dunia. Jadi inilah yang menyebabkan seseorang itu akan tercemar hatinya, jiwanya. Selama manusia banyak bergaul dengan pelbagai manusia yang lain, maka selama itulah kejernihan hatinya akan terus dikaburi. Sebab itulah ia amat lebih banyak memerlukan uzlah, memerlukan zikir, memerlukan tafakkur untuk membersihkan cermin yang ada pada hatinya. Jadi apa lagi apabila pergaulan itu bersama dengan orang yang sesat dan orang-orang yang menyesatkan. Apalagi kita bergaul dengan orang yang sesat dan menyesatkan, maka pengaruh hawa nafsu akan memungkinkan hatinya itu, kalbunya itu menjadi rosak dan gelap. Sebab itulah untuk membantu kita membebaskan diri kita dari bisikan nafsu syahwat itu, maka kita kena melakukan uzlah. Ya, sebab itulah antara perkara yang menyebabkan kita kena uzlah sangat bila bergaul banyak ni, maka kita akan berhadapan dengan orang yang sesat dan menyesatkan. Kemudian kita juga selama mana manusia itu bergaul, banyak bergaul, maka dia juga akan lebih mudah lalai, terlalai, dan akan mengalahkannya. Maka dia juga perlu kepada memusatkan diri untuk uzlah yang disertai dengan zikir, tafakkur dan sebagainya lah. Jadi sebab itulah uzlah ini bermakna apabila kita banyak bergaul dengan manusia, banyak bergaul dengan masyarakat, terutamanya masyarakat yang sesat ataupun masyarakat yang tidak mengamalkan Islam, maka kita perlu ada masa untuk kita beruzlah. Kerana apa? Kerana pergaulan itu akan membawa kepada kesalahan demi kesalahan, dan akhirnya menjadi dinding yang akan menghalang dia dengan rahsianya, asrar rahsianya bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi uzlah lah yang mampu. Jadi sebab itulah kita kata uzlah ini pada umumnya adalah merupakan satu perjuangan hati melawan nafsu. Jadi uzlah ni nombor satu, uzlah syu'ur, uzlah syu'uriyah, uzlah hati. Jadi bila kita bersama dengan orang, bila kita bergaul lagi dengan manusia, tak kira siapa dia, maka hati kita kena ada sifat reserve. Sebab manusia ni dia banyak lalai, dia banyak kelemahan, maka dia akan mendapatkan membawa kepada kita kelemahan tersebut. Maka kita wajib memproses diri kita, kehidupan kita, untuk kita melihat semula kehidupan kita sama ada lalai ataupun kita mengikuti kemungkaran, kita ikut dia, follow dia dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tambahan lagi di akhir zaman kita akan berhadapan dengan kita kata kesesatan demi kesesatan. Kita akan berhadapan dengan kekeliruan, penipuan. Nampak macam Islam tapi rupa-rupanya bukan Islam. Nampak macam Islam tapi rupa-rupanya mensyirikkan Allah. Saya tengok dalam satu video, nanti saya akan forwardkan video itu dalam FB, bagaimana One World Religion telah pun bermula di UAE secara intensif. Saya melihat seorang Muslim, berpakaian Muslim lah, orang Arab lah, ada dia punya jubah dan sebagainya. Kemudian dia sembahyang macam orang Yahudi sembahyang, yang tunduk-tunduk tu. Macam orang Yahudi sembahyang. Kemudian sebelah dia pula ada orang Yahudi
yang memang pakaian Yahudi sembahyang macam itu juga. Ada. Dah berlaku. Jadi lepas tu orang Yahudi pun sembahyang sama, dia toleransi atas nama agama Nabi Ibrahim. Kita ni ayah kita, bapa kita, atuk kita ialah Ibrahim. Maka dia kata kita tak apa nak menyatukan dia atas nama Nabi Ibrahim, maka kita kena ikutlah agama Nabi Ibrahim tadi, maka kita boleh sembahyang sama-sama. Sedangkan dah tak sama dah. Kristian contohnya, dia menganggap Jesus sebagai Tuhan. Jesus sebagai Tuhan, dia dah menganggap Jesus Tuhan. Dah korup dah. Kemudian Yahudi pula menganggap contohnya Uzair sebagai Tuhan. Ada juga Uzair sebagai Tuhan. Jadi nak sebut kat sini, dia suruh kita ikut dia. Boleh tak? Tak boleh ke? Boleh ke? Tak boleh. Kita tak boleh nak ikut dia. Tak boleh. Agama kita je sembahyang. Tak boleh kita berdoa bersama-sama dengan dia. Kita mengaminkan doa dia, tak boleh. Dia aminkan doa kita, tak apalah, kita doa kepada Allah yang Maha Esa. Kita mentauhidkan Allah. Tapi bila kita mengaminkan doa dia, boleh tak? Tak boleh. Sebab dia doa kepada Jesus. Dia berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi walaupun namanya agama Nabi Ibrahim asalnya Ibrahimiyah, disebut. Sebenarnya bukan pun Nabi Ibrahim tak ajar macam itu pun. Nabi Ibrahim tak ajar pun menyembah Isa. Nabi Ibrahim tak ajar pun menyembah Uzair ataupun tuhan-tuhan yang lain kan. Jadi ini berlaku. Sekarang dah berlaku dah. Dah berlaku dah. Di dalam agama One World Religion. Jadi sebab itulah kita hari ini kena melihat kalau ada perkara yang sesat dan menyesatkan, wajib kita beruzlah, mengasingkan diri, hati kita dan fizikal kita. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum dilantik sebagai nabi, sebagai rasul, beliau baginda telah berkhalwat dalam Gua Hira. Berkhalwat dalam Gua Hira, di tempat yang sunyi daripada orang lain, berfikir, merenung kehidupan dia, dan sehinggalah turunnya wahyu. Jadi inilah cara umumnya al-uzlatus syamilah. Uzlatus syamilah maknanya uzlah yang syamil, yang menyeluruh. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Gua Hira. Dia tinggalkan orang lain. Tinggalkanlah maksiat ke apa, dia tengok daripada jauh je. Dia beruzlah, dia panggil uzlatus syamilah. Di dalam etikaf, di dalam etikaf dia, ataupun kita katalah dalam uzlah tadi di Gua Hira. Di Gua Hira. Jadi ini kita lihat syamilah maknanya sampai peringkat kita kena tinggalkan. Jadi sebab tu saya tekankan di sini yang jelas bahawa uzlah itu sebenarnya merupakan satu proses untuk mengasingkan diri kita daripada kesesatan yang ada di sekitar, kelemahan yang ada di sekitar, kesyirikan yang ada di sekitar. Apa sahaja yang membawa kita jauh daripada Allah, kita nak uzlah, yang bermula dengan hati. Hati tak boleh bersama. Mungkin kita dengan kawan-kawan kita ni dibuat macam-macam. Yang baik pun je, yang tak baik pun je. Jadi yang baik tak apalah, kita tak uzlah dengan kebenaran, dengan kebaikan kita tak uzlah. Tetapi kita uzlah dengan kesyirikan yang ada padanya, dosa yang fasik yang ada pada dia. Uzlah itu adalah kita mengasingkan diri kita, hati kita. Tak mau redha, tak mau terima, tak boleh terima. Kalau terima tu maknanya kita tahap kita dah lebih rendah daripada apa yang digambarkan sebagai ad-dha'aful iman, selemah-lemah iman. Di sini kita lihat apa yang ada pada kita kena uzlahkan diri kita. Dan untuk kita uzlahkan diri kita itu, maka perlulah kita memahami bagaimana, yang pertama sekali, yang mana satu maksiat, yang mana satu mungkar, yang mana satu kejahatan yang kita nak jauhkan. Jadi dalam konteks tarbiyah Islam, kita kena melihat bahawa nombor satu, segala yang mensyirikkan Allah adalah maksiat. Mensyirikkan Allah contohnya apa? Seseorang tu dia bekerja kerana manusia pun syirik juga. Dia bekerja kerana duit pun syirik juga. Jadi tak boleh mengambil perkara yang syirik. Nombor satu, syirik. Kemudian yang kedua, dia menyamaratakan agama pun syirik juga. Yang pertama dia syirik dengan Allah. Yang kedua dia syirik dengan agama yang Allah turunkan. Maknanya dia mengambil agama lain sama dengan agama Islam pun tak boleh juga. Macam mana yang berlaku dan akan berlaku dan sedang berlaku dan yang akan berlaku di tempat kita ni.
Lepas ni mungkin pop akan datang. Kita nak tengok macam mana pop datang nanti. Jadi kita lihat bagaimana keadaan ini. Kita nak perlu sensitif dengannya. Jadi perkara yang pertama tentang uzlah ini ialah kita kena meningkatkan satu perasaan peka, sensitif dengan maksiat, dengan kerosakan, kesyirikan yang ada di sekitar kita. Jadi uzlah ni dia bermula dengan satu perasaan yang sensitif, yang rasa tak boleh lah. Ni tak boleh. Hati kita dulu, hati kita tolak dulu. Ni duk mengumpat, orang mengumpat kan, kita nak cegah tak boleh. Kita nak cakap dia bos yang ngumpat tu kan, kita nak cegah tak boleh. Jadi kita diam. Tapi diam bukan kita redha, diam kita istighfar, diam kita tidak terima lah, macam itu. Jadi yang pertama sekali hendaklah kita membina sensitiviti kita, kepekaan kita tentang maksiat, mungkar. Kita tengok maksiat, mungkar, kita rasa tak sedap, kita terus istighfar, kita tutup hati kita, tutup dulu. Mata mungkin masih buka tapi hati dah tutup. Ini nombor satu. Dipanggil uzlah syu'ariyah tammah. Segala perkara yang melalaikan, segala perkara yang maksiat dan mungkar, segala perkara yang menyebabkan kita jauh daripada Allah, maka kita jauhkan daripada, kita tutup daripada perkara tersebut. Yang kedua ialah apabila kita bersama-sama dengan manusia tadi, terpaksa bersama-sama, maka bila kita bersama-sama, tanda kita nak beruzlah ialah kita melaksanakan ad-dakwah. Dakwah ni bermula dengan apa? Dakwah ni bermula dengan hati nak mencegah mungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa zalika adhaful iman atau kama Rasulullah sallallahu. Jadi bila nampak mungkar nak kena cegah. Jadi nombor dua ialah satu perasaan untuk melakukan dakwah dengan mencegah mungkar. Mungkar yang mana? Nombor satu, dalam hati dulu. Hati nak kena benci. Kalau hati kita tak benci dengan mungkar, dengan maksiat, maka kita tak akan mampu beruzlah. Tak boleh nak buat dah. Lepas tu yang kedua, dengan tangan. Kalau kita dengan lidah, kita bagi nasihat, kita bagi pandangan dengan hikmah, dengan penuh adab dan sopan, dengan penuh kita kata sesuatu yang sesuai dengan kemampuan mereka menerima tadi. Kemudian lepas itu barulah tangan. Tangan ni maknanya apa? Dengan kuasa kita. Kalau kita menteri, kita boleh cegah. Keluarkan satu statement. Kita tidak mahu mereka yang beragama Islam melibatkan diri dengan perkara-perkara yang syubhah dan haram. Contohnya berlakon dan mengambil watak sebagai watak orang-orang yang boleh menyebabkan mereka menyalah sangka pula. Dia ni syirik, dia ni kufur, dia ni gay dan sebagainya, watak gay. Contohnya ni orang muda-muda hari ni kan. Jadi kita kena keluar satu statement menunjukkan kuasa kita. Menunjukkan, jadi kita tapi kena berhemah dan hikmah. Supaya apa? Supaya dia menjadi dakwah juga. Kita kena cerita kenapa gay tak boleh. Kenapa gay ni sebenarnya hanyalah mengikut hawa nafsu saja. Dan apabila kita mengikut gay, walaupun nampak baik, belajar bagus, tapi dia gay, sotong dan sebagainya, hakikatnya dia menderhaka Allah. Hakikatnya dia tak redha dengan Allah. Tak redha Allah ni secara jelas dia menentang kehendak Allah. Allah jadikan laki-laki nak jadi perempuan. Allah jadikan laki-laki jadi perempuan, maka dia menentang kehendak Allah. Ini maknanya dia melawan Allah. Dia melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikata saya ni seorang laki-laki, yang saya ni seorang perempuan yang terperangkap dalam tubuh badan laki-laki, itu dia katalah saya seorang perempuan yang terperangkap dalam tubuh badan laki-laki. Jadi sebenarnya saya perempuan. Maknanya dia kata apa? Saya ni patutnya jadi perempuan. Saya ni patutnya jadi perempuan, tapi Allah jadikan saya lelaki, maka Allah tak pandai. Allah bodoh, macam itulah. Dia menentang Allah. Sebab saya pernah mengurus orang-orang yang gay ni, ataupun orang yang nak jadi pondan ni, ataupun perempuan jadi lelaki, bapuk ni. Saya pernah menguruskan ketika saya mengajar di UAE dulu.
Kan, bila saya berjumpa dengan mereka, mereka nampak jalan lembut macam ginilah. Allah cakap pun, alah macam jalan lembut je tu kan cakap. Tapi hati keras. Hati keras. Bila kita cakap betul-betul keras hati dia. Sebenarnya dia telah mensyirikkan Allah. Secara dia tak perasan, dia mensyirikkan Allah. Dan dosa syirik Allah tak ampunkan. Apa dosa syirik? Ustaz, saya ni sebenarnya sebenarnya perempuan, saya minat jadi perempuan sebagainya, tapi kenapa ustaz semua, kenapa nak paksa saya jadi lelaki? Kenapa nak paksa jadi lelaki? Bukan saya yang paksa jadi lelaki, Allah yang paksa kamu jadi lelaki. Sebab Allah jadikan kamu lelaki. Kamu lebih cerdik daripada Allah ke? Allah yang maha bijaksana. Jadi seolah dia menafikan kebijaksanaan. Dia tak reda dengan Allah, tak reda dengan Allah. Ini mensyirikkan Allah. Hakikatnya macam itu. Tapi kita nak cakap susah lah. Kan kalau kita cakap syirik kan, kata ni mengkafirkan orang pula. Tak. Hakikat dia tak terima. Sampai saya kata dengan dia, kalau kamu kahwin sama kamu, agak-agaknya kamu besok dapat anak tak? Tak dapat anak. Maknanya melanggar fitrah kan, melanggar fitrah. Jadi melanggar apa yang Allah tetapkan. Maka dia sebenarnya makhluk yang melanggar Allah, makhluk yang melawan Allah secara terang-terang. Ini kena betulkan. Kita kena betulkan. Saya cakap dengan dia, boleh tak kamu nak makan dengan melalui telinga? Boleh tak? Allah dah jadikan telinga, tapi saya tak mau makan dengan telinga. Dengan mulut saya nak makan dengan telinga. Makan masuklah sumbat air kat situ telinga. Boleh tak? Tak boleh. Boleh tak saya tak mau mata kat sini, saya nak mata dekat tangan saya, senang. Nampak boleh tengok belakang, boleh tengok sana. Senang. Ada mata kat tangan, tapak tangan. Boleh tak? Boleh tak saya nak begitu? Kan, pindah mata ke tangan tadi. Kan, tak boleh. Tak boleh pula. Hak tu kamu ikut Allah. Kan, ikut Allah pula. Tapi yang ini kenapa tak ikut Allah? Kan, adakah kamu lebih pandai ataupun Allah lebih bijak? Kan, kamu bodoh, Allah bijak. Allah maha bijaksana. Jadi apabila kita berhadapan dengan mereka, kita nampak hati dia keras. Sebenarnya hati dia keras. Walaupun nampak lembut, menangis macam perempuan menangis. Kan, saya masa tu jadi salah seorang daripada apa dia panggil, sekarang panggil warden, dia tak panggil warden, dia panggil fellow. Jadi berdepan ramai ni buat parti sambut hari jadi, perempuan, laki-laki pakai rincu, pakai apa semua. Saya tak marah, saya kata nombor satu, kamu ni dah melakukan kesalahan duduk satu bilik sampai ramai-ramai. Kemudian ramai-ramai ni secara malam-malam, kemudian kamu ni buat bising, orang lain nak tidur tak boleh, besok ada exam dan sebagainya. Jadi kamu ni pula ada rincu, ada apa semua ni. Saya tanya dengan dia orang. Tuan-tuan berhormati Allah, saya pernah berdepan dengan gay ni. Dan saya tanya, akhirnya saya kata dengan dia, sebenarnya dalam hati kamu yakin tak bahawa kamu ni sebenarnya laki-laki. Laki-laki ni Allah bagi, memang Allah uji. Macam contoh, orang miskin, Allah uji kan dengan kemiskinan. Dia tak nak miskin, dia nak kaya. Tapi Allah uji dengan kemiskinan. Allah bagi dia kemiskinan, hati dia tak nak miskin, nak kaya. Maka dia puas hati, tak puas hati, tapi dia kena sabar. Dia kena sabar, dia kena redha. Belajar sabar, belajar redha. Kan, jadi bila dah macam itu, barulah dia dijadikan sebagai hamba Allah. Kemudian lepas tu kan, orang yang kaya pula, yang kaya ada juga nak jadi miskin. Orang yang sihat, yang sakit nak jadi sihat. Jadi ada masanya Allah uji sesuatu yang nafsu kita tak nak, nafsu kita tak boleh ikut. Tapi bila kita ikut, dia rosak kita. Jadi hal-hal macam ini mungkar, maksiat, benda yang ni maknanya tidak fitrah. Maka sebab itulah di sini kita lihat, apabila berlaku perkara mungkar dan maksiat, kita kena cegah. Paling kurang hati kita rasa tak sukalah, benci dengan apa yang berlaku tadi, barulah kita boleh cegah. Kalau tak boleh cegah. Jadi sebab itu tuan-tuan, pada hari ini kita nak kena, saya nak simpulkan sini sebab saya tak boleh lama. Ini pun dah lama dah ni. Kan? Kita nak kena tengok dalam hati kita. Kita nak kena buka semula hati kita, pemikiran kita, supaya nilai kita mestilah nilai syarak. Mestilah nilai syarak. Nilai syarak ni maknanya apa? Apa yang Allah kata halal, itulah halal. Apa yang Allah kata haram, itulah haram.
walaupun hati kita rasa macam lain, tak sama. Yang pertama, nilai syarak. Inilah maksud perjalanan. Jadi uzlah ni, kenapa dia menjadi rukun yang pertama? Rukun yang pertama di dalam mujahadah. Mujahadah kita nak lawan nafsu kita. Kerana uzlah ini bermaksud kita membetulkan semula. Kita membetulkan semula nilai yang ada dalam diri kita ni bukan lagi nilai nafsu, nilai syahwat, nilai manusia, nilai arus perdana, bukan, tapi nilai syarak, nilai Al-Quran dan hadis. Itu nombor satu. Uzlah ni maknanya bila kita tahu nilai yang betul, maka kita tahu ini tak betul, kita asingkan diri kita, kita asingkan perasaan kita, supaya kita tidak terpengaruh, tidak terikut dengan nilai yang tak betul. Ini hari ni kan, kenapa kamu berlakon jadi gay? Saya terpaksa berlakon. Kenapa terpaksa? Kalau kamu tak berlakon, kamu dibunuh ke? Kamu mati ke? Tak pula kan. Tapi saya terpaksa. Maklumlah, kalau tak saya tak dapat duit lah, macam itu kan. Itu bukan terpaksa, itu mengikut nafsu. Bukan terpaksa, ikut nafsu. Kalau ikut syarak, kalau benda tak betul, saya tak mau. Saya tak mau. Rezeki Allah bagi. Rezeki bukan company bagi. Begitu juga dengan kita punya menteri, kita punya orang yang memegang kuasa. Kita kena tengok dalam kacamata syarak. Dalam kacamata syarak, macam mana boleh, tak boleh. Kemudian dalam kacamata wakil, realiti. Dan realiti ni kita tak boleh ikut arus, kita kena membentuk arus. Membentuk arus. Dan saya yakin Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Menteri kita, alhamdulillah, mudah-mudahan dia nampak benda ni sebagai suatu yang boleh dibetulkan. Inilah peluang nak betulkan. Sebab masyarakat tak tahu. Jangan kita ikut masyarakat. Masyarakat tak tahu gay tu elok tak elok, dia tak tahu. Dia kata kami sebenarnya bukan nak mempromosikan gay. Kami sebenarnya nak menunjukkan bahawa masyarakat kita ni penuh dengan gay. Penuh dengan gay. Jadi kita nak kena boleh adaptasikanlah diri kita. Betul ke tak betul idea tu? Tak betul. Kalau penuh dengan gay, kita kena betulkan. Kita kena tunjukkan, terangkan, ceritakan gay ni apa dia sebenarnya. Gay ni sebenarnya ialah dia tak redha dengan Allah. Dia sebagai laki-laki, tetapi dia nak jadi perempuan. Atau dia perempuan nak jadi laki-laki, tak redha dengan Allah. Bila tak redha dengan Allah, maka dia mensyirikkan Allah. Bila dia mensyirikkan Allah, maka dia menderhaka pada Allah. Menderhaka pada Allah boleh membawa dia ni akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bukan saja hukuman di akhirat, di dunia pun kena. Jangan main-main. Kaum Lut yang suka laki dengan laki-laki tu kan. Kita dah tengoklah cerita kaum Lut. Ya, sebab tu kita tengok ini, kena betulkan. Bukan kita ikut arus, kita kena betulkan. Kita kena betulkan apa yang berlaku. Dan betul tu kena ikut kacamata tarbiyah, kacamata dakwah, kacamata jihad menegakkan din Allah. Bukan kacamata kan demokrasi yang hanya ikut undi orang. Manusia takut orang tak undi kita, kita pun ikut arus. Ikut arus. Kalau kita ikut arus, maka tak layak kita jadi pemimpin Islam. Tak layak. Orang yang menjadi pemimpin Islam, orang yang berpegang dengan prinsip Islam. Prinsip Islam. Tak kira orang sokong tak sokong, dia tetap dengan Islam. Dengan hikmah. Bukan kata bantai orang, dengan hikmah. Dia akan cakap sebenarnya dalam hal ini kan, kita melihat bagaimana keadaan masyarakat hari ini terlupa bahawa gay itu dalam agama kita haram. Dalam agama kita sama dengan tak redha Allah, tak sabar dengan ujian. Maka sebenarnya kita ni hanya mengikut nafsu. Siapa yang ikut nafsu binasa. Jadi bila kita cerita balik, urai balik dan kemudian kita betulkan balik, maka kan filem yang begini sekiranya nampak mempromosikan satu yang tak elok, maka kita tak benarkan ditayangkan. Kita kena ubah sikit. Ubah sikit jalan ceritanya supaya ceritanya tu betul-betul mendidik masyarakat. Bukan mempromosikan nafsu, bukan mempromosikan syaitan. Jadi dahlah kita hari ni orang nak semayang pun dah susah. Sekarang ni saya sebut tuan-tuan perempuan, bagaimana kita hari ni kat masjid dah ramai orang tak pergi masjid dah. Sebab apa? Susah nak pergi masjid, nak kena bawa sejadah. Terlupa sejadah, tak jadi.
Tengok-tengok nak pergi, nak kena bawa emas pula, emas pun tak bawa. Tak jadi. Kan? Pergi-pergi pula, terlupa suntik, tak jadi juga. Susah kan? Susah. Jadi sebab tu tuan-tuan berhormat Allah, semua yang Islamik ni susah. Jadi ini cabaran kepada Menteri Agama kita. Kalau Menteri Agama kita memerlukan bantuan, insya-Allah kita sanggup bantulah. Kita sama-sama tolong-menolong. Tolong-menolong kita bantu sama-sama insya-Allah sekadar semampunya NGO. Kami bukanlah NGO besar, kecil je. Tapi insya-Allah ada pengalaman lah. Sikit sebanyak dengan gay ni. Nak sebut cerita pasal gay. Baik, sebab itulah tuan-tuan puan-puan, insya-Allah maka uzlah ini sebenarnya kenapa dia menjadi rukun yang pertama? Kerana dia merupakan yang membina penilaian. Nilai yang sebenar syarak, nilai syarak dan nilai pemikiran. Bila kita nilai kita betul, barulah kita akan dapat berjalan menuju kepada Allah dengan betul. Hari ini kita sembahyang, kita puasa, kan, kita naik haji, kita pergi umrah, tapi nilai kita masih lagi nilai nafsu. Nilai kita masih lagi nilai orang ramai, apa orang kata. Nilai kita masih lagi arus apa yang nak, semua orang nak apa ni. Sembahyang, puasa, tutup aurat sebagai tudung semua, pakai jubah, janggut panjang, tapi nilai manusia. Nilai masih lagi nilai manusia. Maka sebenarnya belum lagi mujahadah. Belum lagi mujahadah. Kenapa? Mujahadah ni mesti dia bermula dengan nilai Allah, nilai syarak, nilai iman, nilai taqwa, nilai ihsan. Barulah bila dah ada nilai-nilai tersebut, maka baru dia boleh mengasingkan diri dia, hatinya, fizikalnya daripada kesesatan, kefasikan, kemungkaran yang berlaku. Baru boleh. Kalau tak boleh. Walaupun sembahyang. Sebab tu hari ini berapa ramai orang sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya An-Nasa'i, berapa ramai orang sembahyang tetapi yang dapat penat. Berapa ramai orang puasa yang dapat lapar, dahaga. Jadi nak sebut kat sini, Nabi tegur orang-orang yang hanya sembahyang puasa. Dia ingat dia dah mujahadah dah puasa, dah sembahyang, tapi nilai hati dia, nilai pemikiran dia tak fikir. Dia tak masukkan nilai syarak tadi. Ini uzlah. Jadi rukun yang pertama ni sebenarnya ialah membentuk nilaian yang ada dalam diri kita sehingga kita boleh faham hak ni sesat, yang ni fasik, yang ni mungkar, yang ni maksiat. Maka kita kena cegah daripada masuk dalam hati kita sampai kita redha. Siapa yang redha dengan mungkar, dia tak boleh berjalan menuju kepada Allah. Tak boleh mujahadah walaupun dia pergi berjihad fi sabilillah. Itu yang jadi apa yang berlaku pada ISIS, apa yang berlaku pada setengah-setengah orang yang berjuang, yang tidak ada nilai yang betul. Bila berjuang, dah masalah tinggal isteri lama, maka ada pula nafsunya. Boleh kita muta'ah. Boleh muta'ah pula. Itu lebih kurang tu. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, saya minta maaf lah. Saya tegur direct sikit hari ni sebab saya geram juga. Tengok ada orang yang menyokong benda tu. Menyokong benda tu. Bila dia menyokong, apa salahnya dia kata. Orang nak berlakon, anak-anak nak berlakon, nak belajar berlakon, tak apalah dia kata. Sudah. Nak berlakon jadi apa? Kita bukan nak jadi pelakon. Kita jadi orang yang sedik, yang benar, bukan yang berlakon. Kalau berlakon ada kebaikan dan pengajaran, maka lakonan itu perlu dinilai dengan nilai-nilai dakwah tarbiyah. Supaya ada kekuatan. Jadi bagi kita pula, kalau tengok benda tersesat, hati kita kena benci dan tinggalkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita faham sikitlah. Tak banyak pun tentang maksud uzlah. Uzlah ni bukanlah hanya sekadar kita tinggalkan nafsu, tapi kita kena faham bagaimana nak menilai yang mana al-haq dan mana yang batil. Dan mana kita tahu al-haq dan batil, nombor satu, tak boleh campur. Dalam hati tak boleh campur. Fama za ba'dal haq illa dhalal. Maka selain daripada al-haq itulah sesat. Maka kita kena tinggalkan. Itulah insya-Allah sebagai jalan mujahadah al-uzlah. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi. Dan insyaAllah tuan-tuan, saya minta maaf saya kena bergerak dan pun masa pun dah 1 jam dah ni. Sebut kat sini tuan-tuan, mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita insyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'mahika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa altaqat ala ta'atik.
وتوحدت على دعوتك وتأهلت على نصرة شريعتك فاثق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم الناصر اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.